Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk khutbah kedua pada hari ini, marilah kita mendengar sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Bukhari mengenai satu bab yang semua kita gagal berbuat sebaik mungkin. Kepada siapa? Kepada ibu dan juga bapa kita. Suatu hari Nabi duduk dengan para sahabat dan lantas Nabi berkata, Raghima anfu, Raghima anfu, Raghima anfu. Kata Nabi, binasalah, binasalah dan binasalah. Lantas para sahabat ditimpa ketakutan kerana Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Qila man ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adrak, sesiapa yang masih lagi mempunyai kedua ibu bapanya, atau salah seorangnya masih hidup, lantas dia tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Siapa yang ada mak pak keduanya atau salah seorangnya, sekiranya dia berbakti, dia berbudi, dia berbahasa, nah masuklah syurga melalui pintu yang Allah sediakan melalui mereka. Satu bab yang semua kita gagal, berbakti dan berbudi. Sekiranya ibu dan ayah kita masih hidup, tolonglah, berbuat baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka, berbudilah kepada mereka. Hari ini mereka masih ada. Terkadang kita rasa mereka tidak bernilai, mereka masih ada, kita tidak menghargai mereka. Hari ini kita dapat panggilan telefon daripada ayah ibu kita, kita tidak angkat panggilan tersebut tanpa sebab kita tidak rasa bersalah. Lebih malang, kita tak pernah pun nak reply balik panggilan mereka. Nanti satu hari nanti, bila mereka sudah tanya dah, barulah kita tahu betapa bernilainya ibu dan ayah kita. Terkadang ibu dan ayah telefon kita sehari berkali-kali, tanya soalan yang sama. Petang di telefonnya lagi tanya soalan yang sama, malam di telefonnya lagi tanya soalan yang sama. Kenapa? Kenapa dia sering telefon dan tanya soalan yang sama? Satunya jawapannya dia rindu kepada kita, tapi dia orang tua, dia tak tahu nak luahkan kerinduan dia kepada kita bagaimana. Dia tak tahu nak terjemahkan kerinduan dia kepada kita macam mana. Dengan dia dengar suara kita, terubat kerinduan dia kepada kita. Nanti bila kita sudah sampai usia mereka, barulah kita faham bagaimana mereka menghadapi kerinduan di ketika ini. Hari ini mereka masih hidup. Bila kita pulang ke desa, kita boleh salam tangan mereka, kita boleh cium tangan mereka, kita boleh dekat mereka, kita boleh letakkan kepala kita di bahu mereka, kita luahkan masalah mereka. Kita tak rasa mereka berharga. Nanti bila kita pulang ke kampung, sudah tidak ada tangan yang kita nak salam, sudah tidak ada tangan yang kita nak cium, sudah tidak ada badan yang kita nak peluk, sudah tidak ada bahu yang kita nak sandal, sudah tidak ada telinga yang nak dengar pengaduan kita. Ketika itulah kita akan tahu betapa bernilainya ibu dan bapa. Sekiranya mereka masih hidup, tolonglah, berbukti dan berbadilah kepada mereka, berbakti dan berbudilah kepada mereka sebaik yang mungkin. Dan sekiranya mereka sudah tiada, jangan lupa, jangan biarkan hari berlalu pergi, melainkan hari itu mesti ada doa yang kita panjatkan untuk mereka. Ibu bapa kita yang sudah tiada, dia hanya menantikan satu perkara, yang nanti bila kita berada dalam lubang kubur, kita pun akan nantikan perkara yang sama. Doa daripada kita, anak-anak soleh, anak-anak solehah yang dia tinggalkan. Ibu bapa kita kalau boleh, dia tukar ganti semua yang dia miliki untuk mendapatkan setulus doa daripada anak yang dia tinggalkan. Dia akan buat. Ibu bapa yang meninggalkan kita, yang meninggalkan harta untuk kita, untuk mendapatkan doa dan
daripada kita anak yang dia tinggalkan. Kalau dia perlu tukar ganti semua hartanya untuk dapat doa daripada kita, dia akan buat. Tapi apakah daya dia tak mampu melakukan sedemikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peluang kepada kita. Usia kita yang masih berbaki, kita gunakan untuk kebaikan, kita gunakan kebajikan sebaik yang mungkin. Kiri kanan saya dan tuan-tuan serta perempuan, ada malaikat yang sentiasa menulis. Biarlah malaikat yang berada di sebelah kanan lebih banyak menulis pahala daripada malaikat sebelah kiri yang menulis dosa-dosa kita. Sebentar lagi, esok dan lusa, orang akan mandikan kita, orang akan kafankan kita, kita akan disolatkan dan kita akan diusung bawa ke tanah perkuburan dan kita akan disemandikan. Kita merupakan interior design untuk lubang kubur kita. Sekiranya kita desain di atas dunia ini kubur kita dengan kebaikan dan kebajikan, kita masuk dalam lubang kubur, berbahagialah, kubur akan menjadi taman-taman syurga. Tapi kalau kita desain atas muka bumi dengan dosa, maksiat, dengan kita mencari salah orang, seolah-olah kita lah yang paling perfect, orang lain semua salah, kita pertikai orang dan sebagainya, masuk dalam lubang kubur. Kubur akan menjadi lubang-lubang api neraka. Buku akan bertemu dengan ruas, disiksa, dipalu sampailah hari kebangkitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma anta fukka asrana wa asral ma'surin wa aslih shababana shababal muslimin. Allahumma yahdina ويهدي إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك خاصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، فاذكروا الله جل وعلا ذكرا كثيرا ونحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصفوف. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika mana baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berjaya mengumpulkan manusia daripada timur, barat, utara dan selatan, daripada pelbagai kaum, bangsa dan puak, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat ketika itu. Lantaran pesanan itu juga kepada kita semua. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid wa inna aba'akum wahid kullukum min adam wa adam min turab inna akramakum 'inda Allahi atqakum laysa lil a'rabi 'ala al a'jami fadlun illa bi taqwa. Wahai manusia, semua kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kamu daripada bapa yang sama, Adam alaihissalam,
dan Adam itu datangnya daripada tanah. Yang terbaik di antara kamu semua yang aku kumpulkan hari ini, daripada timur, barat, utara dan selatan, daripada pelbagai kaum bangsa dan puak, yang terbaik adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa lil a'rabi 'ala al-a'jami fadlun illa bitaqwa. Kata baginda, tidak ada beza orang Arab ke atas orang bukan Arab, orang bukan Arab ke atas orang Arab, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh yang demikian, saya berpesan pada diri saya, pada tuan-tuan perempuan yang hadir pada hari ini, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, di mana sahaja bumi Allah kita pijak, di situlah Al-Quran, di situlah As-Sunnah, pasti kita akan junjung. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk hari Jumaat pada hari ini, marilah sama-sama kita mentadabbur sepotong ayat Al-Quran, yang mana ayat ini telah ditafsirkan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kata Allah, adakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan, kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan, lantas kamu melupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca Alkitab? Tidakkah kamu termasuk dalam orang-orang yang berfikir? Ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat ke-44 ini, ditafsirkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar." Kata dia, Nabi bersabda, pada hari kiamat, hari saya, tuan-tuan dan perempuan, kita akan dibangkitkan daripada lubang kubur. Hari kita akan dihalau ke mahsyar, hari yang disebut oleh Allah Jalla wa Ala, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Hari kita akan lari, saya, tuan-tuan, akan lari meninggalkan isteri kita, isteri yang kita cintai, tapi kita terpaksa meninggalkan mereka pada hari itu. Mereka juga akan lari meninggalkan kita. Hari kita akan lari meninggalkan anak-anak kita, anak yang kita sayang, anak yang kita kasih, yang kita mampu berjaga malam untuk menjaga mereka ketika mana mereka sakit. Tapi hari ini kita akan lari meninggalkan mereka. Kenapa? Karena kita semua digemparkan dengan kegemparan hari kiamat. Hari manusia akan tenggelam dalam peluhnya. Ada manusia akan tenggelam dalam peluhnya sampai ke buku lalinya. Ada manusia akan tenggelam dalam peluhnya sampai ke pusatnya. Dan ada manusia yang akan lemas dalam peluhnya. Hari ini, setelah manusia dihisab oleh Allah, ada seorang lelaki, dia ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala merupakan ahli neraka. Lantas kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia dicampak masuk dalam neraka. Fatandaliqu aqtaba batni fayaduru biha kama yadurul hima fil raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dicampak masuk dalam neraka. Sebaik sahaja dia sampai ke dasar api neraka, terburai, terkeluar segala isi yang dikandung oleh tubuh badannya. Kenapa? Karena betapa dalamnya api neraka. Dalam hadis Muslim, Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Nabi bertanya sahabat, adakah kamu dengar bunyi dentuman tersebut? Kata para sahabat, iya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu bunyi apakah itu? Kata para sahabat, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata Nabi, itulah bunyi seketul batu yang baru sampai ke dasar api neraka. Kata Nabi kepada para sahabat, kamu tahu tak bilakah
batu ini dicampak daripada puncaknya, batu yang sebentar tadi baru sampai ke dasar api neraka. Adakah kamu tahu bilakah batu itu dicampak daripada puncaknya? Kata sahabat Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, batu ini dicampak daripada puncaknya 70 tahun yang lepas, dan sebentar tadi baru sampai ke dasar api neraka. Nah, betapa dalamnya api neraka. Mana tidak, lelaki ini bila sampai ke dasar api neraka, terburai, terkeluar segala isi perutnya. Tidak cukup dengan itu, kata Nabi, fayaduru biha kama yadurul hima firraha. Tidak cukup dengan itu, lelaki ini dikisar dia dalam api neraka. Hancur lebur tubuh badannya, elok kembali, dikisar kembali. Begitulah seterusnya. Peristiwa yang dahsyat ini menarik perhatian ahli neraka yang lain. Mereka juga diazab oleh Allah, tapi tidaklah sehebat ini. Lantas mereka berkumpul dalam neraka untuk menyaksikan bagaimana lelaki ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka kenal akan lelaki ini. Lantas mereka bertanya kepada dia, ya fulan, malak, wahai lelaki, kenapa dengan kamu? Kami kenal kamu. Atamuruna an-nasa bil birri atanha wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu dulu yang masuk dalam firman Allah? Bukankah kamu yang dulu menyuruh kami melakukan kebaikan dan kamu melarang kami melakukan maksiat dan dosa? Kata lelaki ini, bala, benar. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Aku menyuruh manusia melakukan kebaikan dan kebajikan, aku sendiri tidak melakukannya. Aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku yang melarang manusia jangan buat dosa, jangan buat maksiat, tetapi aku sendiri terjerumus melakukannya. Hari ini kamu lihat betapa dahsyatnya aku diazab oleh Allah, kerana pandainya aku berbicara dan tidak pandai aku melaksanakan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini Nabi SAW nak gambarkan kepada kita betapa dahsyatnya neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menahan bakaran api neraka. Imam Bukhari telah meriwayatkan sepotong hadis, manusia yang mendapat azab yang paling ringan, seorang lelaki yang meletakkan kakinya di atas sandal yang dibuat daripada api neraka. Sebaik saja dia meletakkan kakinya di atas sandal tersebut, terbakar, menggelegar otaknya, dan dia rasa dialah orang yang mendapat azab yang paling dahsyat. Sedangkan itulah seringan dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua daripada bakaran api neraka. Allah selamatkan juga ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, sahabat handai kita daripada bakaran api neraka Allah Jalla wa ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.